Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kitab kita. Kita guna Bahrul Mazi jilid yang ke-9. Bahrul Mazi jilid yang ke-9. Kita sampai di bawah bab yang halal itu adakah kelebihannya. Kita masih lagi bercakap tentang hadis yang menceritakan soal syubhat. Soal syubhat yang kita jelaskan dulu, syubhat bukan sahaja melibatkan soal makan minum. Kadang-kadang syubhat berlaku pada soal pakaian, kadang-kadang syubhat berlaku dalam soal amalan. Dan ulama sudah menyimpulkan cara mudah untuk kenal syubhat ialah apabila kita nak buat sesuatu, kita rasa berbolak-balik dalam hati. Kita nak pakai cincin suasa, dalam hati duk main, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Aku tengok tok guru tu pakai, yang ustaz ni kata tak boleh. Dia timbul bolak-balik. Syubhatlah benda tu. Pasal apa yang timbul masalah? Ada tok guru pakai, ada orang kata tak boleh. Pasal apa? Pasal tok guru yang pakai, dia bersandar kepada pendapat setengah pihak. Setengah pihak kata cincin suasa ni kalau campuran emas dia sikit, peraknya banyak, tak apa. Dia kata harus. Ada pula pendapat ulama kata kalau sekiranya boleh dipisahkan balik emas dan perak, maka harus pakai. Tetapi semua ni adalah pendapat ulama sahaja. Tetapi berdasarkan kepada nas, dia kata emas haram ke atas orang laki-laki. Dia tidak sebut emas yang banyak, dia tidak sebut emas yang sikit. Maka jumhur ulama berpendapat, kata emas tak kira banyak, tak kira sikit, orang laki-laki tak boleh pakai. Bila timbul percanggahan macam tu, maka menjadi was-waslah di kalangan masyarakat. Bila was-was, syubhatlah benda tu. Dalam hadis yang kita baca dah 2-3 kuliah dah, Nabi jelaskan bagi orang yang menjaga maruah dan kehormatan dan kesucian agamanya, maka hendaklah dia menjauhi benda-benda syubhat. Pada malam ini dia nak cerita kepada kita yang halal itu adakah kelebihannya. Yang duk suruh orang Islam ni dalam apa hal pun cari yang halal. Apa kelebihan kita buat benda halal? Apa kelebihan kalau kita nak pergi beli makanan di kedai, kita pergi bisik dekat tuan kedai tu dulu. Minta maaf nak tanya, mi ni orang Islam ke Cina buat? Tuan kedai tu dia pun iya pasal dia pakai kepiah putih. Iya. Nampak macam Cina punya, kita kata. Kira-kira tu Cina punya. Okey, tak apa kita kata. Kalau macam tu cancel lah, saya tak jadi. Tak apa. Apa kelebihan kita pergi tanya dulu tu? Ni Cina ke orang Islam? Apa kelebihan kita pergi duk ambil risik tanya benda-benda ni? Apa kelebihan dia? Kata dia al-jawab. Al-jawab, sesungguhnya yang halal itu banyak kelebihannya. Menjaga diri kita daripada terlibat dengan benda-benda haram ni banyak kelebihan dia. Dan telah datang beberapa banyak hadis Nabi SAW atas yang demikian itu. Setengah daripadanya ialah sabda Nabi SAW. Man akalal halala arba'ina yawman
nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisani. Wa fi riwayatin zahadahu Allahu fid dunya atau kama qala. Maksudnya barang siapa memakan yang halal 40 hari berturut-turut, nescaya diterangkan Allah hatinya dengan ma'rifah ilahi. Itu kelebihan dia. Kita jadikan diri kita orang yang jaga. Kita tak mau buat benda haram, kita elak benda syubhat. Kita nak buat benda yang terang-terang halal. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kalau kita boleh jaga diri kita daripada terlibat dengan benda haram, dengan benda syubhat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan terangkan hati kita. Bukan kita saja, anak-anak kita pun kita jaga, jangan duk makan benda-benda tak ketahuan punca. Benda haram ni jangan sama sekali duk rasa terliok nak makan. Jangan, kena jaga. Tak payah dah ambil ayam penerang hati. Anak kita terang hati. Ni galah lah ayam tapa pergi sana sini. Penerang hati. Tak lulus juga apa Islam. Mula nak maki kawah jampi tu. Bukan salah kawah jampi tu. Salah kita tu. Cara nak terang hati ni tak ada pun dalam hadis. Kalau kita pergi buka hadis cari, kuat-kuat ada satu hadis kata, di antara cara terang hati ialah minumlah air jampi. Tak ada. Cuma itu dibuat sebagai satu ikhtiar orang hari ni. Satu ikhtiar yang bersandarkan kepada harapan. Mudah-mudahan berkat doa orang alim ni Allah bagi hati terang. Itu saja. Bukan ada satu sandaran yang kuat. Hak sandaran kuatnya mana? Ini sandaran kuat dia. Macam mana nak bagi terang hati? Jangan terlibat dengan benda haram. Nawwarallahu qalbah. Allah terangkan hatinya. Tapi dah jadi passion kita dah. Kita jelas terang ni kita tak apa nak gelut sangat. Tidur rongkah cari hak tak apa nak clear. Perangai kita dah lagu tu dah. Orang buat main nas letak depan mata. Ni dia ayat Quran, ni dia hadis Nabi. Dia duk boleh buat tengok tak nampak. Walhal benda sudah terang jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal terang, yang haram terang. Tapi bagi dia kelabu juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan diterbitkan Allah Subhanahu wa ta'ala mata-mata air hikmah daripada hatinya ke atas lidahnya. Orang yang terang hati ni bukan sahaja orang yang menjaga diri daripada terlibat dengan benda haram ni, bukan sahaja hati dia terang, bahkan nampak hati yang terang itu melalui lidahnya. Lidah tu bercakap benda yang baik-baik. Lidah tu bercakap benda hikmah. Seorang sahabat Nabi nama Mus'ab. Mus'ab ibnu Umair. Itu sahabat Nabi yang cukup terkenal. Mus'ab ibnu Umair. Dia ni anak tunggal. Mak pak dia anak seorang tu lah. Mus'ab itulah seorang-seorang satu-satunya anak dia. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan sebagai nabi di Makkah, Mus'ab ikut Nabi Muhammad. Sedangkan Umair, pak dia dengan mak dia tidak ikut Nabi Muhammad. Apabila Mus'ab ikut Nabi Muhammad, mak pak dia marah sungguh kat dia, kecil hati sungguh dengan dia, terentak sungguh hati dengan kerana dia ikut Nabi Muhammad ni. Sampai pak dia kata kat dia, wahai Mus'ab, kamu adalah satu-satunya waris aku dalam dunia ni. Jangan sekali-kali kamu bantah cakap aku. Jangan ikut Muhammad. Pak dia kata. Dia kata kat pak dia, wahai bapakku, aku bukan sahaja ikut Muhammad, tetapi aku mengikut din, agama yang dibawa oleh Muhammad. Agama itulah agama yang maha benar. Mak dia, pak dia marah dekat dia. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah pergi ke Madinah, Mus'ab ikut Nabi Muhammad. Buang keluarga, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai sahaja di Madinah, setelah beberapa lama duduk di Madinah, pada satu hari tengah Nabi bercakap-cakap dengan sahabat dia, Mus'ab main. Nabi beralih tengok Mus'ab, air mata Nabi turun. Nabi kata, inilah contoh seorang manusia yang dulunya, semasa duduk di Mekah dulunya, dia adalah seorang manusia yang diselubungi nikmat. Anak tunggal.
segala nikmat, kekayaan dan sebagainya dilimpahkan, juruh nikmat atas badan dia. Anak tunggal kepada orang kaya. Tetapi begitulah keadaan dia setelah dia ikut Muhammad, setelah dia ikut Islam. Begitulah keadaan dia. Dia memakai sehelai jubah yang bertampung dengan kulit. Daripada anak satu orang yang kaya raya, yang semasa dulunya hidup dengan limpahan nikmat, mak dia, bapak dia curah segala-gala kesenangan pada dia. Dengan kerana dia ikut Nabi Muhammad SAW, hijrah dia ke Madinah sehelai sepinggang. Di sana pakai baju tampung dengan kulit binatang. Itu cerita Mus'ab ibn Umair. Kemudiannya Nabi SAW pilih Mus'ab untuk menjadi naqib. Sewaktu di Mekah lagi dah, Nabi tengok Mus'ab ini satu orang pemuda yang berpotensi, yang ada bakat dalam bidang dakwah. Keikhlasannya nampak pada mukanya, kejernihan nampak pada hatinya. Nabi ambil Mus'ab. Mus'ab dilantik sebagai naqib, dihantar ke Yasrib, ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Dia pergi dulu dah. Dia pergi Riki, Madinah. Apa komen penduduk Madinah? Penduduk Madinah kata, kami belum tengok Nabi Muhammad SAW. Kami cuma tengok orang yang diutus oleh Nabi Muhammad, iaitulah Mus'ab ibn Umair. Kami tengok muka dia, kami rasa dia tidak akan bercakap benda yang tidak betul. Sebaliknya yang dia cakap pastilah benda yang betul-betul. Muka tu aja dah nampak dah. Kata penduduk Madinah, apabila Mus'ab bercakap, kami dapat melihat hikmah dan kebijaksanaan terbit daripada celah-celah giginya. Mus'ab ini diriwayatkan gigi dia jarang-jarang. Bila dia bercakap tu nampak hikmah, nampak kebijaksanaan dia tu. Bila dia bercakap tu orang dengar subhanallah, menyentuh hati kecil, menyucuk sampai ke tulang hitam. Itu Mus'ab ibn Umair, hebat orangnya. Benda inilah yang disebut oleh hadis Nabi SAW di antara kelebihan orang yang menjaga diri daripada terlibat dengan benda haram. Di antara kelebihan dia, Allah Subhanahu wa taala terangkan hatinya dengan nur ilahi, dan hati yang terang itu terpancar menerusi lidahnya. Dan diterbitkan Allah mata-mata air hikmah daripada hatinya ke atas lidahnya. Dan pada satu riwayat, dijadikan Allah akan dia orang yang zahid di dalam dunia, suka dia akan akhirat. Zahid dalam dunia, maknanya dia satu orang manusia yang tidak tamak. Itu makna zahid. Zuhud, hidup dalam dunia ni zuhud. Zuhud maknanya cukuplah dengan apa yang ada, tidak tamak sekali-kali. Dan diriwayatkan orang bahawasanya seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, minta ia akan Rasulullah SAW bahawa dipohonkan kepada Allah Ta'ala. Kiranya Allah Ta'ala mustajabkan apa doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi jumpa Nabi, pegang Nabi, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya aku ni dijadikan orang yang mustajab doa. Doa ni dulu saya ingat-ingatlah masa saya kecil. Dulu biasa tengok satu buku, dia tulis doa senjata mukmin. Buku lama. Betul. Doa senjata mukmin. Tak ada dah orang Islam, orang yang beriman ni tak ada senjata dah sebenarnya. Tak ada apa dah. Apa senjata orang Islam lah ni? Minyak senjata kita? Dah. Minyak tidak menjadi senjata orang Islam lah ni. Minyak dikuasai oleh musuh Islam hari ni. Apa dia senjata orang Islam? Kekayaan? Dah. Berlambak orang bukan Islam, Yahudi kaya-kaya. Walaupun orang Islam disebut-sebut sebagai orang yang paling kaya dalam dunia, tetapi tak jadi kesan banyak mana kepada umat Islam seluruhnya. So apa yang tinggal kepada orang Islam lah ni? Orang Islam lah ni tinggal satu aja, doa. Itu senjata dia. Tapi malangnya orang Islam hari ini, doa mereka tidak dimustajabkan oleh Allah, tidak makbul di sisi Allah.
Seluruh dunia orang Islam berdoa kepada Allah. Tapi umat Islam seluruh dunia kena bala Allah. Maka ini menunjukkan bahawa doa kita hari ini tidak makbul. Kena cari pasal apa doa kita tidak makbul. Di mana silap dia. Sedangkan di dalam Al-Quran dan di dalam banyak hadis Nabi SAW disebutkan tentang doa ini. Dalam ayat 60 surah Mu'min Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa. Allah kata, berdoalah kamu semua kepada aku, nescaya aku terima doa kamu. Itu dia. Tuhan sebut dah. Dia kata minta doa. Minta dekat aku. Jangan pergi minta kat orang lain. Minta dekat aku. Astajib lakum. Aku nak bagi dekat kamu. Minta. Kita minta. Tapi Tuhan tak bagi. Pasal apa? Pasal kita sambil-sambil minta kat Tuhan, dia minta kat orang lain lagi. Nampak? Kita tak memenuhi syarat minta pada Tuhan. Semayang hajat, baca Yasin, anak nak ambil perisa ni, tak tahu nak buat lah. Yang pernah orang TV juga. Ikhtiar menyebut. Ikhtiar. Tidak cukupkah dengan doa pada Allah? Tidak cukupkah dengan berdoa pada Allah? Kerana Allah sebut begitu. Allah kata, Ud'uni astajib lakum. Minta pada aku nak bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila disemak-semak, dicek-cek balik, lah, kawan haduk buat ayat penarang hati tu pun anak tak lulus PMR. Subhanallah. Boleh jadi rupanya. Pasal apa? Pasal Tuhan yang bagi, bukan dia yang bagi. Betul, benar ni berlaku. Samalah dengan kawan haduk dayung basikal, duk bawa burung tu. Kan? Tungkat basikal dia panggil mai 5 kupang. 5 kupang bayang kat dia, burung tu nanti keluar pergi cabut satu sorat. Dia pun buka. Dalam banyak-banyak sorat dia buka tu tak ada satu pun yang habang tak elok. Semua habang elok. Pasal apa? Kalau dia buka-buka, dia kata Allah. Nasib hang dia kata. Kalau ikut sorat ni dia kata hang minggu depan habis. Alamat dengan dia dengan burung dia sekali pi. Kan? Dan kita pula duk fikir balik, dia ni duk tenung nasib orang, duk tengok apa nak jadi dekat orang. Dia tu sendiri duk dayung basikal rata, ya, tak boleh tengok kan dia nak jadi elok sikit lagu mana. Dah, kadang-kadang lagu tu cerita dia, lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa dia kesimpulan dia? Kesimpulan dia Allah kata, Ud'uni astajib lakum. Minta dekat aku. Aku yang duk kerja bagi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, berdoalah kamu semua kepada Tuhan kamu. Tadarruan, doa itu mestilah dengan penuh tawaduk. Dia ada cara dia, dia ada adab dia. Allah suruh kita berdoa pada dia dan dia habaq tadarruan. Doa mestilah dengan tawaduk, merendah diri di depan Allah. Wa khufyah, dan dalam keadaan takut pada Allah. Minta doa pada Allah itu bukan dengan serba kehebatan, bukan dengan serba kemegahan, tetapi minta doa pada Allah itu dengan hati yang rendah, dengan hati yang takut. Minta, ya Allah, hanya kamu sahaja yang boleh beri dan boleh tak beri. Orang lain tak boleh masuk campur. Dengan hati yang rendah, minta kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampau dan menyombong diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Shadaqallahul azim.
Kata Allah, apabila seseorang hamba itu minta sesuatu kepada aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan manusia. Tak ada lah orang yang lebih dekat dengan kita ni melainkan Allah. Allah dekat dengan kita. Maksud dekatnya apa? Dia tahu semua tentang kita. Mak kita dekat dengan kita, ayah kita dekat dengan kita, bini kita dekat dengan kita, anak-anak kita dekat dengan kita. Tapi ada benda yang mak kita, ayah kita, bini kita, anak kita tak tahu tentang kita. Maknanya tak cukup dekat. Mak kita, ayah kita ni kita cukup sayang kat dia, dia cukup sayang kat kita. Tapi ada benda yang kita tak habaq kat dia. Bini kita ni dah berapa tahun dah hidup sama dengan kita. Kita cerita kat dia, dia cerita kat kita. Tapi ada benda yang kita tak cerita kat dia, dia tak cerita kat kita. Ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hang cerita kan tak cerita kan, dia ambil tahu tentang kita. Dia dekat dengan kita. Susah kita Allah tahu, senang kita Allah tahu, kita megah depan orang Allah tahu, kita rendah diri, tawaduk Allah tahu, semua Allah tahu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa inni qarib, akulah yang paling dekat dengan kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan akulah yang akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepada aku apabila dia berdoa pada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis riwayat daripada An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a huwal ibadah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Maksud dia Nabi bersabda, doa adalah ibadah. Doa ialah ibadah. Dalam duk menghadapi masalah budak-budak lah ni dengan masalah macam-macam lah. Tak tahu nak apa. Nu yang di mana nu temerloh ke mana ke itu ni, ambil pisau tikam kawan perempuan, tikam bertubi-tubi, tikam mayat tu bersarang badan, tikam. Pasal apa? Pasal dengar cerita budak perempuan ni ada boyfriend lain, tikam. Cuba kita bayangkan hati tu ganas tu sampai tahu mana, sampai gamak ambil pisau tikam. Baru tingkatan 2, tingkatan 3. Pukul ibu bapa biasa. Di sekolah-sekolah lah ni, anak-anak kita di sekolah, anak perempuan dan sebagainya, ada yang pergi sekolah dalam ketakutan. Takut apa? Takut pasal ada buat salah. Nak jumpa ustaz ke, nak jumpa ustazah ke, nak jumpa cikgu kaunseling ke, nak jumpa siapa ni, duk takut. Akhirnya nampak ustaz ni jalan sorang-sorang, pitahan tengah jalan. Assalamualaikum ustaz. Kawan saya cerita. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya nak cakap dengan ustaz, boleh tak? Budak perempuan jumpa ustaz. Cakap di sini, saya nak pergi masuk kelas. Tak apa, nanti cakap lain kali. Gitu. Nampak serabut tu, nampak. Takut nak habang, tapi tak berani, tapi berasa nak kena habang. Hati tu berserabut. Tunggu pula. Ustaz ni pula kata balik pergi bilik guru, duk teringat pula budak ni nak jumpa aku sangat. Tadi apa cerita dia tu? Tak apalah ni, pergi dah pergi cari budak ni. Pergi cari dia. Kamu tadi nak jumpa saya? Okey, mai jumpa lah ni. Tak apa, tak, mai jumpa lah ni. Okey, mai. Ustaz, kita pergi bercakap. Jangan cakap dalam bilik guru. Pasal apa? Ada hal nak cakap dengan ustaz. Pergi. Duduk di kantin ke mana ke, tak ada orang. Ada apa? Nak abang apa? Ustaz, jangan marah saya nak. Ustaz kena janji dengan abang ke ibu bapa saya ni. Syarat panjang berjelas. Kawan saya kata, tak apa, mengaku bila tak apa. Lah ni abang cepat-cepat. Kalau ustaz ada kerja, kalau kerja tak mau abang lagi. Terabut tu. Tak apa, saya tak ada kerja. Sajalah. Okey, apa dia? Dah. Saya ada boyfriend seorang. Dia tingkatan 5 sekolah tu. Abang sekolah lain tu. Budak nak jumpa ni baru tingkatan 2. Perempuan ni. Tu saya dah terlanjur dengan dia. Dengan abang yang tu. Tingkatan 2, terlanjur.
Saya takutlah ni, saya nak abang kat mak saya takut, saya nak abang kat ayah saya takut. Saya duk baca dalam buku apa tahu itu ni, dia kata kalau darah bulan tak mai tu makna mengandung, saya takut. Saya tak mai 2 bulan lah. Tak masuk surah abang. Benda ni tak masuk surah abang. Hak masuk pun kita tak larat nak baca. Hak tak masuk ni Allah yang mengetahui. Allah istihad darurat. Darurat ni kapiu lah. Dalam duk kapiu tu, naik kelab buka lagi. Dalam duk kapiu tu, pusat karaoke buka lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bercakap hak sebenar. Bahawa sesungguhnya apa hak duk keluar dalam surah Al-Baqarah ni serius. Bukan benda yang direka-reka, bukan benda yang saja-saja pakat nak cakap dah, tapi benda yang berlaku lah ni serius. Anak muda yang ada hari ini, anak muda yang menuju ke arah jurang kerosakan. Dan sekarang bukanlah masa hang tunjuk aku tunjuk hang, kita pakat tunjuk orang lain pula. Tak, bukan masa untuk lawan tunjuk hang aku, tapi lah adalah masa untuk kita menyatakan insaf kita di atas kesilapan masa dulu. Sebagai ibu bapa, insaf kerana dia tidak didik anak secara Islam. Sebagai pihak yang berwajib, pihak kerajaan, insaf kerana dia yang meluluskan tempat-tempat haram ni. Banyak yang ada dalam ni. Semua pihak hari ni jangan tunjuk orang, tapi tunjuk diri kita. Kita yang bersalah. Kita silap. Kita ada saham di dalam kerosakan yang berlaku lah ni. Hentikan benda-benda tu, atasi segera. Jangan bercakap saja. Jangan buat seminar saja. Jangan bercakap dalam forum saja. Jangan hulas dalam ceramah saja. Jangan. Tetapi buat dalam bentuk pelaksanaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni tak nampak lagi. Ke arah tu tak nampak lagi. Kaki tangan kerajaan yang tertentu, yang duduk dalam bidang-bidang yang tertentu nak pakai tudung tak boleh lagi. Maknanya tidak menuju ke arah itu. Berapa ramai kaki tangan yang terlibat dengan pasukan beruniform, yang hati kecil teriak ni pasal dia tak dibenarkan tutup aurat. Nak berhenti kerja, nak cari kerja susah. Nak kerja, dia tahu kerja dia menghendaki dia langgar perintah Allah. Kenapa benda-benda macam ni tak boleh diselesaikan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam keadaan yang macam ni sudah sampai masanya kita semua buat dengan keinsafan yang ada dalam hati, dengan malapetaka yang ditunjukkan oleh Allah di depan mata, sampai dah masa kita buat perubahan. Setelah kita buat perubahan-perubahan ni semua, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah turut serta di atas keinsafan yang menyeluruh di dalam masyarakat kita lah. Doa. Betul-betul masa semayang ni tak kira lah semayang fardu ke, bangkit tengah malam semayang sunat ke, betul-betul kita bagi tahu masa sujud tu sujud bagi lama sikit. Ingat dalam hati, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang boleh mendoakan kami di hari akhirat. Minta kepada Allah. Tak aja dia atas lantai, Nabi kata aqrabul ibadi ilallahi fis sujud. Sehampir-hampir hamba dengan Allah ialah ketika sujud. Letak aja dia atas lantai, ingat dalam hati. Jangan boleh bercakap pula. Ingat dalam hati. Ingat, ya Allah, bagilah kepada aku anak-anak yang ada 4 orang ni, anak-anak yang ada 6 orang ni. Ya Allah, bagilah kepada aku anak-anak ni semua, anak-anak yang berjaya dunia akhirat. Anak-anak yang boleh memberi keselamatan kepada kami di akhirat. Minta. Mudah-mudahan dengan keluhuran hati, kesungguhan yang ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala makbul doa kita insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' min ad-du'a wa yad'u ma siwa dhalik, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam gemar berdoa dengan kalimah doa yang singkat. Itu Nabi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a min ad-du'a. Nabi suka kalau berdoa, doa yang ringkas,
Dan doa itu meliputi semua. Pendek tetapi merangkumi semua. Wa yada'u ma siwa zalik. Dan Nabi mengelakkan diri daripada lain daripada itu. Doa panjang berjela-jela. Sampai makmum ni mula buh kat situ. Lepas tu turun orang tu. Lepas tu buh atas lutut. Lepas tu payah lambat sangat. Jom belah. Yang tu imam ni nak tunjuk kata dia hafal doa panjang. Tak cantik lah macam tu. Yang pertama menyalahi sunnah. Bukanlah kata berdosa, tak berdosa. Tapi kalau sampai dengan kerana buat lagu tu makmum jadi susah, berdosa jugalah. Jadi kalau orang katakan dia kata lah doa bukan wajib. Dia kata hampa tak larat pergi balik ya. Tak bolehlah cakap lagu tu. Kita imam. Imam kena ingat makmum di belakang. Hang nak doa sampai tercabut sendi pun bacalah waktu hang semayang sunat malam tadi. Baca. Ada pula. Waktu semayang di rumah pakai bagi salam, angkat sajadah balik lah. Mai di masjid pula nak tunjuk handai. Lah imam kita kau ni tak buat lagu tu. Cerita imam belah-belah Arab tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam hadis jelas. Aisyah sendiri cerita. Dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dia doa, dia suka doa yang ringkas sahaja. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia kana aktsaru du'ain Nabi SAW Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik pula cerita, dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW lebih banyak berdoa hanya sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Imam Malik di dalam mengupas hadis ini, di dalam kitab dia kata itulah doa yang paling baik. Yang pertama, benda ni dia ambil daripada ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini ayat Quran. Dan ayat Quran dijadikan doa dan doa itu merangkumi semua. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah di atas dunia ni semua kebaikan kepada aku. Kebaikan dunia apa dia? Panjang umur, anak ramai, murah rezeki, ni semua dunia lah. Kebaikan atas dunia. Dirangkumkan dalam satu ayat saja. Minta Allah bagilah segala kebaikan atas dunia kat kita. Allah lebih mengetahui apa yang lebih sesuai untuk kita. Kadang-kadang kita minta kepada Allah doa, ya Allah bagilah kepada aku anak ramai dan sebagainya. Sedangkan esok bila mai anak ramai tidak menjadi kebajikan pada kita, jadi dosa saja banyak kat kita. Anak 7 orang, 6 orang penagih dadah. Maknanya anak ramai itu satu kebaikan, tetapi tidak berjaya mendidik anak itu satu dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi apa kat kita? Allah lebih faham apa yang sesuai untuk kita. Kita pulangkan dekat dia. Cuma kita minta, ya Allah, atas dunia ni bagilah yang baik pada aku. Kalau sekiranya yang baik untuk aku itu anak yang sedikit, maka itu hak kamu. Aku terima segala yang kamu nak bagi pada aku. Lebih menunjukkan redha kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak tengok tentang doa saja, banyak nas yang menceritakan tentang doa-doa ni semua. Saya sambung baca kitab ya. Maka sabda Nabi SAW, "Tiba ta'amatak tustajib da'watak." Atau kama qala, maksudnya jadikanlah halal akan makanan engkau, nescaya dimustajabkan doa engkau. Nabi kata. Di antara cara nak jadikan doa kita doa yang mustajab, pastikan kita buat benda yang halal, makan benda yang halal, pakai pakaian yang halal. Masalah yang haram itu apa kecelakaannya? Tadi duk cerita apa kebaikan. Kita jaga diri kita buat benda halal, lah ni nak tengok apa pula keburukan kalau sekiranya kita langgar juga benda haram. Kata dia sebenarnya banyak kecelakaan yang haram itu. Setengah daripadanya iaitu sabda Nabi SAW. Man ishtara thawban bi'asharati darahin wa fi thamanihi dirhamun haramun lam yaqbalillahu salatahu ma dama alaihi dhalika thawb. Artinya,
Barang siapa membeli sehelai kain dengan harga 10 dirham, masalah. Kita beli sehelai baju, harga dia 10 dirham. 10 ringgit lah kita kata. Dan ada di dalam harganya itu 1 dirham yang haram. Nescaya tiada diterima Allah sembahyangnya selama ada atasnya kain itu. Yakni tiada dituliskan sembahyangnya itu makbul pada Allah. Sungguh pun sembahyang itu sah dan menggugurkan bagi qada sekalipun. Itu dia. Itu dia, cerita dia. Orang laki-laki pakai cincin mah. Kan? Semayang dia sah ke tak? Wallahu a'lam. Kalau sekiranya rukun semua cukup betul elok, syarat sah semua betul elok, sahlah semayang dia. Allah terima ke tak? Itu hak Allah. Dalam hadis, Nabi kata tak terima. Jaga. Bukan semayang tak sah. Kalau semayang tu memenuhi semua syarat-syarat sah, rukun semua betul elok, semayang sah. Tapi Tuhan tak terima. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Pasal apa? Pasal dia buat benda yang Tuhan suruh. Tapi rugi tak dia? Rugi. Pasal Tuhan tak terima semayang dia. Pakai jubah elok dah. Tapi jubah ni dibeli dengan apa? Dibeli dengan duit interest bank. Sedekah semua lah. Sedekah semua. Jubah tu sunat elok dah. Tapi bila disemak-semak, beli dengan duit bunga. Semayang dia sah tak? Kalau betul segala rukun, segala syarat sah semayang dia. Tapi Allah tidak terima mengikut hadis Nabi SAW. Baik. Yang tu kecelakaan orang yang terlibat dengan benda yang haram. Sekalipun duit haram tu sekupang aja. Sekupang aja. Baju tu harga RM40. RM39 9 kupang, duit titik peluh dia yang halal. Sekupang duit haram. Allah tidak terima. Walaupun 1 dirham. Dahsyat no? Dahsyat. Jangan buat main. Itu sebab kita ni, cara mudah kita nak buat amalnya, gini aja. Bila benda tu sabit daripada nas, ikut sudahlah. Tu saya habis cakap banyak. Ikut sudah. Tentu dah selamat. Ikut tentu selamat. Pergi cakap banyak, belum tentu selamat. Kan? Kesek-kesek kita duk keluar kontroversi. Ada orang duk komen ada. Mereka kata apa ni sampai cincin suasa pun tak boleh. Ada. Tak apa, biar pergi kat dia. Kita pun tak mau jawab. Tapi ni dah terjawab dah sikit. Kita pun tak mau jawab. Pasal apa? Pasal kita bukan saja kata. Kita baca kitab. Dan kitab yang kita baca, kitab hadis. Bersandarkan nas. Nas yang sahih. Soal hang tak mahu nak pakai juga, itu hang punya pasal lah. Kan? Takkan kita pergi nak cucuk hidung heret hang kena ikut cakap aku. Tak. Tanggungjawab kita bagi tahu. Apa yang Nabi suruh bagi tahu, kita bagi tahu. Maka terpulanglah kepada orang yang mendengar, sama ada dia nak menjadikan diri dia sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ataupun dia nak jadikan diri dia sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak mau ikut. Sememangnya manusia dua golongan ini di mana-mana pula dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, kerana mengapa dicampur gaulkan halal dan haram, maka dengan sebab itu, maka sudahlah rosak barang yang halal itu, dan jadilah orang yang memperbuat demikian itu tiada mustahak baginya pahala. Orang yang dah tahu dah, kata benda ni haram, jangan duk buat juga, tak ada apa-apa. Cuma dia ni jenis manusia yang tidak mustahak dengan pahala. Tak apa nak kisah. Nak bagi-bagi, pahala tak bagi sudah. Jenis tu baik tak sabar. Jenis tu baik tak sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan lagi sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Maksudnya, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makan harta haram, maka api neraka itu lebih utama memakannya pula. Na'udzubillah min zalik. Minta jauhlah. Minta jauhlah. Darah daging yang tumbuh daripada sumber haram, neraka saja yang layak bagi dia. Hadis Nabi. Dan lagi sabda Nabi SAW, man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubali Allah Ta'ala min aina adkhalaqun nar. Maksudnya, barang siapa tiada peduli dari mana sahaja beroleh harta, baik pun halal ataupun haram,
maka semua direngkumnya dan diambilnya, nescaya tiada dipeduli Allah Subhanahu wa taala akan dia. Dari mana pintu sahaja dimasukkan dia ke neraka. Ini satu hadis khusus untuk orang yang tak mau nak peduli. Orang dah abang dia jangan ambil saham ni tak clear, haram. Dia kata hampa tak mau, sudah aku nak ambil. Tak apalah, hang tak peduli. Nabi kata esok Tuhan pun tak peduli. Masa Tuhan bagi hidup atas dunia, hang tak peduli. Janji hang dapat duit, janji hang dapat harta, haram ke halal itu semua hang tak mau nak peduli. Esok Tuhan kata janji hang di neraka. Kok mana pintu, kok tingkap ke, kok bumbung ke, aku nanti perosok hang masuk. Cuba tengok cara Tuhan berurusan dengan manusia. Tuhan memang macam tu, kan? Sekali-sekali kita jumpa ayat Quran, dia kata in tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Style Tuhan dengan manusia. Allah sentiasa tolong seseorang manusia, maka nal abdu fi auni akhi. Hadis yang kita baca mula tadi. Allah tolong manusia tu selama mana dia tolong manusia lain. Style Tuhan macam tu. Oh, kamu tak peduli jalan mana pun janji kamu dapat harta, janji kamu dapat duit, tak apa, esok aku pun tak peduli. Jalan mana pun aku akan pastikan kamu ke neraka. Tak boleh kok pintu, kok bumbung, aku perosok masuk, kamu ke neraka. Dahsyat Tuhan ni. Kita ni pasal silap, kita tak baca Quran, kita duk baca bismillah aja. Kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi duk nampak Tuhan ni sayang aja. Ada. Allah syadidul iqab. Allah itu bersangatan pedih azab balasannya. Ada ayat tu, kita tak baca, kita duk baca bismillah saja. Ada baca cakap pandai ni dah. Dia kata apa? Lagikan nabi, ampunkan umat. Oh, weh. Lagikan nabi, ampunkan umat. Dia kata nabi tu pun ampun umat dia. Ni apa ni? Cakap. Bolehlah. Tumpang Tuhan bagi peluang bercakap. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktasaba malan min haramin fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in tarakahu wara'ah kana zadahu ilan nar. Maksudnya, barang siapa beroleh harta daripada haram, maka tiada satu faedah baginya di akhirat. Jika sekiranya disedekahkannya dengan dia kepada orang, nescaya tiada diterima Allah Subhanahu wa taala daripadanya, yakni tiada baginya pahala. Duit yang duk masuk tu semua duit haram. Kemudian dia pun duk ingat, tak apalah dah aku dapat duit haram banyak ni, aku pergi bagi derma buat masjid ke apa, dia cover balik. Dia duk baca lagu campur, lagu kali-kali ni. Kan? Ni musim nak pergi Mekah ni. Kan? Duk baca dah hadis ni. Duk baca ada hadis kata kalau semayang di Masjidil Haram, pahala dia 100,000 kali ganda pahala. Semayang di Masjidil Nabawi, pahala dia 50,000 kali ganda pahala. Kawan pun bawa kalkulator satu kira. Kan? Berapa kali selama duduk di Mekah ni, berapa kali dia pergi semayang di Masjidil Haram? Sekali dia ada 100,000 kali. Dia kata jadi aku tak semayang sampai peringkat umur 35 dulu, khabar habis. Khabar habis dah. Kita tanya dia kata khabar dah di Mekah boleh. Si kamu habis lah. Dia duk kira lagu tu. Dia ingat agama ni lagu main kali-kali tu. Apa nama? Dan cerita budak-budak duk tengok dalam televisyen tu. Siti apa? Siti Darat ke apa lah ada. Rancangan tu bagus tapi tunjuk waktu maghrib. Rancangan tu cukup bagus. Budak-budak sesuai. Tapi waktu maghrib lah. Jadi budak-budak ni nak pergi semayang dengan nak tengok tu sama banyak. Jadi, tu nak jadi alung. Rancangan alung tu bagus. Tapi tunjuk waktu maghrib. Pasal apa? Nak tunjuk prime time. Nak tunjuk waktu tu mahal. Rancangan macam ni tak ada penaja. Rancangan hak mahal-mahal tu ada syarikat nak taja. Jadi yang ni cerita kartun. Jadi sebenar-benarnya kita nak bagi orang jadi elok ke tak ke? Tanya yang tu. Kan? Orang minta tambah rancangan agama pun tak mau. Tak boleh. Jawab balik pula. Awak dia kata ingat televisyen ni orang Islam ni lah. Boleh. Adalah kaki mangkap mana tu jawab soalan.
Orang minta lah rancangan agama dalam televisyen, dalam radio ni tambah lah. Sebab masyarakat lah ni semakin menunjuk kecenderungan kepada agama. Satu. Yang kedua, masyarakat muda pula makin jerumus di tempat tak elok. Jadi sudah sampai masanya rancangan agama diperbanyakkan. Jawab. Awak ingat TV ni apa? TV Islam lah. Perli tu. Jawab tu perli. Jerot dengan wayar ni boleh tak? Cakap tu perli. Hang perli siapa? Perli siapa? Kita duk perli agama ni, kita perli siapa? Perli Allah lah. Perli Allah lah. Ingat baik-baik. Lidah Tuhan bagi seorang satu. Tuhan bagi lidah pula tak ada tulang. Petiklah lagu mana pun. Cakaplah ikut sedap. Tapi ingat, setiap kalimah yang terlucut peluang, Allah tanya balik. Kita mesti bertanggungjawab di depan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak mahu, kita tak mahu lagu tu. Orang Islam, jaga lidah. Sama sekali, jangan izinkan lidah tu hidup bercakap benda-benda yang boleh menyentuh agama yang suci itu. Masalah, yang halal daripada harta tu berapa macam? Kata dia banyak macam. Sekalian tersebut dengan tafsir di dalam kitab-kitab fiqh. Yang betul-betul halal ni ada berapa dia kata. Tetapi boleh kita ringkaskan di sini atas 6 macam. Yang pertamanya harta pesaka yang dapat dipunyai oleh seseorang. Maka halal ia dengan syarat harta yang dapat itu daripada bahagian yang adil di antara yang mendapat pesaka. Dan pula syaratnya maulah orang yang diambil pesaka daripadanya itu mengumpul harta itu dan akhirnya menjadi pesaka daripada jalan yang halal. Harta pesaka tu halal tapi syarat. Apa syarat dia? Syarat dia yang pertama sekali, harta tu, tuan punya harta tu dapat dengan halal. Kalau pak dia kawang terkenal dalam kampung, anak-anak dia dapat pesaka esok, dapat pesaka yang tak elok. Tapi pak dia cari duit, cari harta dengan jalan yang halal. Tinggal harta banyak dekat anak-anak. Harta tu halal, anak-anak dapat bahagian pula mengikut bahagian-bahagian yang sememangnya ditentukan oleh syarak. Maka bahagianlah mereka ni semua kerana dapat harta yang halal. Yang kedua, harta-harta yang dapat daripada berniaga dan daripada usaha yang diharuskan oleh syarak seperti yang tersebut syarat-syarat berniaga itu dalam kitab-kitab fiqh. Berniaga halal. Tapi kalau berniaga tuak, haram lah. Tuak kita lah. Orang Kelantan, tuak lain. Tuak Kelantan, niaga. Saya pergi rumah kawan saya di Kelantan. Itu sembang-sembang saat dengan dia nak balik lah. Kata tak apalah, balik dulu esok. Tak ada dulu. Dia kata nanti. Mak aku buat air. Dia kata. Ya. Dia kata, yang apa tak kata, nak balik lah. Mak dia keluar main. Nanti ustaz nanti. Minum tuak dulu dia kata. Nampak lebay sangat dah. Kita lebay apa ni. Suruh aku minum tuak, hang minum seorang sudah. Banyak tuak tu nera. Kan? Nera tu dia panggil tuak, dia terbalik. Kan? Tak apa, dia maksud kita contoh tadi ni, contoh tuak kita lah. Tuak kita. Kan? Jadi kalau meniaga benda haram, bukan saja tuak, lagu hak kita habang dalam kuliah kita dulu, pi tolong pasang perangkap bewak pun tak boleh. Kan? Tak habang dah tu ni. Terjumpa satu kawan waktu ni. Dia dua ambil upah pasang perangkap tu lah. Kan? Tak apa, tu saya bagi keset tu kat dia. Dia main kat saya, dia kata, perli saya nampak, dia kata. Siapa perli hang pula, kata. Kita pun tak tahu cerita dia pergi pasang perangkap tu. Kita buat contoh, buat gitu je lah. Bukan, kadang tu bukan. Benda tu kita saja kata, bila dia pasang perangkap bewak, kita kata. Rupanya ada sungguh kawan dia buat kerja lagu tu. Yang ketiganya, harta yang dapat daripada sedekah. Dan dapat daripada pemberian orang. Sedekah dengan pemberian orang tak sama. Sedekah diberikan kepada orang yang berhajat. Itu dia panggil sedekah. Kalau dia mai bagi dekat kita hak tak berhajat ni. Dia mai kat kita, dia kata, ustaz, ni saya sedekah kat ustaz pen ni. Oh tak boleh. Saya bukan orang kaya, tapi saya tak layak untuk ambil sedekah. Dia kena kata, ustaz, saya hadiah kat ustaz ni. Hadiah tak apa. Hadiah dalam fiqh
ialah pemberian daripada seorang kepada seseorang untuk menunjukkan hormat dia kepada orang itu. Nabi Muhammad SAW dan keluarga dia haram menerima zakat. Haram. Satu hari mai satu orang bagi zakat buah korma kepada Nabi, minta Nabi tolong agih-agihkan buah korma ni. Bila dia mai, dia letak di pintu rumah Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, ini korma zakat. Minta tolong bahagi-bahagikan kepada orang yang perlu." Nabi kata, "Tak apa, letak di situ." Dua saat lagi, dua orang cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, kecil lagi masa tu, seorang merangkak, seorang berjalan pi, sampai dekat buah korma, ambil nyak bola mulut. Nabi tengok, Nabi bangkit, lari pi dekat cucu dia, Nabi cekah mulut cucu dia, korek buat keluar balik. Nabi kata, zakat haram ke atas aku dan keluarga aku. La ilaha illallah. Yang kata Nabi Muhammad ni, bukan dia habaq aja kat kita, kata haram ni jangan duk makan, bahkan dia sendiri tak makan, bahkan dia pastikan anak cucu dia tak makan. Nah, kita ni halal balai sungguhlah, tak tahu haram halal, tak tahu janji halal. Janji tak depan aku halal. Kan? Aku peraik habis dah kata. Jadi teruk rupanya kita ni. Kan, dia tak sedap kata kita teruk, gitu kita tiap-tiap hari dia kata orang teruk. Kan, hari ni merasa aku pun teruk rupanya. Teruk kita ni. Kan. Baik. Jadi sedekah itu dapat dengan jalan yang halal dan dapat daripada pemberian orang, sama ada hebah ataupun hadiah. Hadiah bagi kerana nak muliakan orang. Hebah pemberian biasa. Tak ada apa-apa saja nak bagi. Itu dia panggil hebah. Dan dapat daripada hadiah dan daripada wasiat orang. Wasiat boleh diberikan kepada orang kaya dan sebagainya, boleh. Orang kaya boleh menerima wasiat dengan syarat wasiat tidak melebihi sepertiga daripada harta peninggalan. Dan wasiat haram diberikan kepada orang yang berhak pesaka. Kita ada anak 3 orang, kita bagi harta ikut pesaka. Kita mati, ambil lah harta. Bahagilah, 3 orang ni dapat dah bahagian masing-masing. Kemudian ada satu bahagian lagi, kita hadiahkan kepada anak-anak nombor 2 misalnya. Wasiat itu batal. Ikut undang-undang Allah boleh. Boleh, kita pergi cari lawyer, tinggal satu wasiat untuk anak. Sedangkan anak tu sudah dapat pesaka, kita bagi lagi panggu wasiat dekat dia. Di sisi syarak, wasiat itu terbatal dengan sendirinya. Ataupun dia bagi harta dia ada 1 juta ringgit, 500,000 dia bagi pesaka kepada anak-anak dia. 500,000 lagi, maknanya setengah lagi dia wasiatkan kepada orang lain, bukan anak dia. Lulus tak lulus wasiat tu? Tak lulus. Pasal apa? Pasal lebih daripada sepertiga. Tak lulus semua ke? Dah, lulus. Lulus sepertiga sahaja. Walaupun dia bagi setengah, lulus sepertiga saja. Hak lagi lebih, bagi sebagai bahagian pesaka. Banyak yang kata ilmu dalam Islam ni banyak. Bab tu pun tak ada mengaji. Dia baca bab jual beli pun tak habis lagi. Nak baca bab pesaka lagi, nak baca bab wasiat lagi. Semua tu ada di dalam khazanah ilmu Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, dia kata harta yang diambil dengan keras dan bergagah. Harta yang diambil cara paksa, tu maksud keras dan bergagah. Seperti mengambil zakat daripada orang yang tiada mau mengeluarkannya. Boleh. Ulil amri ataupun pemerintah boleh rampai harta orang yang sepatutnya bayar zakat saja dia tak mau bayar. Ulil amri boleh keluarkan perintah rampai harta dia pada kadar wajib zakat. Rampai. Dan duit rampasan tu halal. Atau mengambil harta yang lazim atas seorang itu seperti nafkah yang wajib atasnya atau wakaf atasnya atau sebagainya. Ambil secara paksa. Pasal apa? Laki ni jenis tak mau bagi duit kat bini. Sampai nak belanja beli lauk nak makan hari-hari pun dia tak bagi. Ini apa cerita ni? Sedangkan itu nafkah yang wajib atas suami. Isteri dia pergi tebuk paket ambil. Salah tak salah? Jawab dia tak salah. Selagi mana yang dia ambil itu pada kadarnya. Balai habis dengan kopek-kopek sekali tak boleh lah. Kan? Sampai kau tu gagal-gagal tinggal sapu tangan aja ni apa cerita? Tak boleh lah. Lepas tu pula ambil bukan pergi belanja buat makan minum. Ambil pergi beli pinggan perek dan sebagainya. Itu tak boleh lah. Kita kena habaq lah. Jadi dia dengar pakai petik jari pula di atas tu.
Kan petik jari dia kata cantik, dia kata cantik. Agak bagi 2 minggu lepas ni kita tak rabut, kita gabui dia. Kan balik-balik nak gabui tak boleh lah. Dan 2 minggu kita gabui. Dah ambil pada kadar. Kan kalau suami jenis duit banyak ni cakap dia selinap RM10 tak sedar. Tak sedar. Lagu kita lah ni lah. Kita lah ni duit isap rokok. Kita isap rokok. Anak kita balas sebatang kita. Mana kita tahu? Kita bukan ada tanda ke? Kan? Ada orang isap rokok tanda je tiap batang. Dia beli kotak 20. Kan? Dia pun tak tahu tinggal baki berapa. Pasal dia pun bukan ada jadual isap rokok. Kalau dia ada jadual, pukul 9 sebatang. 11 sebatang. Jadi dia tahulah pukul 4 macam mana tinggal 3 batang. Dia boleh tahu. Ni dak ni jelaga lubang hidung punya sapu. Itu dalam pada celah tu anak selinap sebatang. Kan? Anak selinap dia pun tak tahu. Sekali bila cikgu sekolah tu, cikgu disiplin sekolah hantar surat mai kat dia. Anak dia di sekolah ditangkap kerana merokok. Dia duk buat heran. Dia ni duk belajar di mana ni? Rokok ni. Marah. Pi sekolah. Sampai depan cikgu, depan anak dia. Cekak baju anak dia nak dabuh depan kita. Kita serius lah mati dalam pejabat ke apa guna. Nanti Zat kata. Pakcik sabar Zat. Kita bincang elok-elok. Tanya anak ni. Yang duk mulai isap rokok tahu mana? Dia kata duk ambil rokok ayah. Macam tu kena jaga. Benar-benar macam ni kena jaga. Maka sekalian itu halal dengan beberapa syarat. Dan tersebutlah kita fiqh. Yang kelimanya harta daripada sekalian galian atau daripada hidup-hidupan atau harta daripada menangkap perburuan sama ada binatang darat atau binatang laut ataupun harta daripada memotong kayu di hutan rimba ataupun seperti memotong rumput dan memotong kayu api dan menanggung air dan berjual dan barang sebagainya semuanya halal dengan beberapa syarat. Kita jadi nelayan turun ke laut duduk tangkap ikan dan sebagainya, tu ikan yang kita dapat tu semua halal. Semua halal. Habis Ustaz kalau kita masuk perairan Thailand kita pergi ambil halal juga kah? Kira halal juga. Pasal binatang ada dalam laut tu tidak ada tuan milik dia. Tak ada. Burung yang duk terbang pada angin itu tak ada tuan milik dia. Tak ada. Rumput-rumput yang ada di atas muka bumi ni tak ada tuan milik dia. Tak ada. Cuma kena jagalah kawan tanah rumput kapet elok kita pergi duduk cangkui ambil tak lagi. Dan sebab Ustaz Samsuri kata rumput tak apa. Jangan. Kan sampai duduk dalam pagar rumah dia kita pergi cangkui main tanam depan rumah kita tak boleh lah. Yang keenam, harta yang diambil daripada kafir harbi dengan apa jalan mengambil sekalipun, melainkan harta kafir harbi yang dapat dalam peperangan atau harta faid. Faid ni harta yang kita ambil daripada orang kafir tidak melalui perang. Jadi panggil faid. Maka tiada halal melainkan kemudian daripada dikeluarkan khumus. Khumus maknanya 1/5. Kita rampai harta daripada orang kafir harbi lah. Kafir yang halal perang, halal tumpah darah mereka. Kita rampai harta dia. Kalau rampai melalui perang, dia panggil ghanimah. Ghanimah, khumus. Mesti diulang dulu sebelum dibahagi-bahagikan kepada tentera yang perang. Al-Faid tidak melalui perang. Kita pergi nak serang mereka, mereka tengok tentera Islam, mereka takut, mereka bagi harta mereka. Harta tu dia panggil Al-Faid. Al-Faid keluarkan khumus 1/5 bahagian sebelum dibahagi-bahagikan kepada tentera yang pergi. Dan sebagainya tersebut ialah kitab-kitab fiqh dan bicara ghanimah dan faid. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab majaa fi akilir riba. Satu tajuk yang cukup penting lah lepas ni. Tajuk tentang memakan duit riba. Tajuk ni penting pasal apa? Pasal riba ni satu benda yang cukup banyak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi jaga baik-baik. Kita dengar elok-elok yang kata riba tu macam mana, bagaimanakah azab sengsaranya orang yang terlibat dengan riba dan apakah balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka semua. Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan dia boleh menjadi pencetus kepada kesungguhan kita untuk menambahkan ibadat kepada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr.